Apa perbezaan ini dan ini? Dua benda ini adalah sama, iaitu asalnya daripada kertas. Apakah yang membezakan kedua-duanya? Ya, iaitu cetakan. Apabila kertas menerima cetakan, ia akan membawa nilai kepada kertas tersebut. Bagaimana pula dengan kita? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita kembali lagi dalam siri Alam dan Manusia. Saya amat berharap korang semua berada dalam keadaan sihat sejahtera di samping ahli keluarga tersayang. Saya juga doakan korang agar semua dimurahkan rezeki dan dimudahkan segala urusan. Amin. Bagi korang yang baru terjumpa channel saya ini, saya ucapkan terima kasih. Terima kasih berbanyak kerana sudi menonton. Dan jangan lupa subscribe jika channel saya ini berjaya menambat hati anda. Hari ini kita akan berkenalan dengan kertas. Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, kertas bermaksud benda tipis yang diperbuat daripada kayu dan digunakan sebagai alat tulis. Seperti mana yang kita tahu, kertas ialah bahan tipis dan rata yang dihasilkan oleh penekanan gentian. Gentian ini merujuk pada gentian semula jadi yang berasaskan selulosa. Bahagian ini biasanya terdapat pada pelupa kayu ataupun bahan semula yang mempunyai gentian yang sesuai untuk pembuatan kertas. Perkembangan kertas sejajar dengan perkembangan sejarah peradaban manusia dan ketamadunannya. Menurut sejarah Mesir kuno, orang Mesir menggunakan daun papirus untuk membuat kertas sekitar 3700 sebelum Masihi sehingga 3200 sebelum Masihi. Kemudian pada tahun 101 Masihi sehingga 105 Masihi, Sailun telah menemukan cara untuk membuat kertas daripada buluh yang lebih mudah didapati di tanah besar Cina. Dikatakan pembuatan kertas ini menjadi sangat rahsia. Namun begitu, lama-kelamaan ilmu pembuatan kertas ini tersebar sejajar dengan penyebaran dan penjelajahan orang-orang Cina ke timur. Dikatakan pembuatan kertas ini tersebar sehingga ke Asia Timur 500 tahun kemudian. Setelah itu, teknik pembuatan kertas telah jatuh ke tangan orang-orang Arab semasa Empayar Abbasiyah setelah memenangi pertempuran Talas dengan dinasti Tang pada tahun 751 Masihi. Pertempuran ini terjadi di lembah Sungai Talas, Kazakhstan. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada zaman Empayar Abbasiyah, Islam tersebar ke serata dunia. Perkembangan ilmu falak, ilmu perubatan, ilmu sains, ilmu pelayaran dan lautan, ilmu matematik, pertanian, falsafah dan seni budaya berkembang pesat ketika ini. Di waktu inilah banyak catatan, rekod-rekod kerajaan, penulisan kitab-kitab ilmu berlaku dan dihasilkan. Kemajuan yang dimiliki oleh umat Islam ketika itu menjadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran Empayar Abbasiyah sebagai kota yang penuh dengan ilmu dan menjadi rujukan seantero dunia. Oleh kerana lalai dan lupa, empayar ini runtuh sama sekali dilanggar oleh orang-orang Mongol. Bukan dilanggar bawa kereta kuda, maksudnya diserang oleh orang-orang Mongol. Apa yang dikaitkan dengan kertas? Dicatatkan dalam sejarah ketika tentera Mongol menakluki Baghdad, buku-buku yang terdapat di Bait al-Hikmah dibuang ke dalam sungai Tigris sehingga menukarkan air sungai tersebut kepada warna merah kehitaman akibat kelunturan dakwat daripada buku-buku tersebut dan juga darah mangsa pembunuhan beramai-ramai. Sehingga dikatakan ketika itu Sungai Tigris boleh dilintasi oleh tentera Mongol kerana di banyaknya buku yang dibuang boleh menjadi jambatan. Betapa ruginya kita kehilangan banyak ilmu ketika itu, yang tinggal hanyalah kertas tanpa tinta.
Setelah itu, pada abad ke-15, orang-orang Eropah sudah mula membuat kertas dan mencetak buku. Pada tahun 1453, Johannes Gutenberg mencetak buku yang pertama dengan taip cerai. Pada masa yang sama, di sebelah Amerika Selatan, suku Aztec mencipta kertas yang diperbuat daripada serat pokok sisal. Pada abad ke-18, seiring dengan penemuan kertas, penemuan baru pembuatannya menjadi lebih penting. René de Rémond mendapat ilham membuat kertas daripada kayu setelah melihat tebuan membina sarang. Sejak daripada itu, kertas terus berkembang sebagai satu medium penyampaian ilmu dan maklumat sehingga hari ini. Seperti mana yang saya ceritakan pada awal tadi, kertas ini diperbuat daripada pulpa pokok. Bukan semua pokok sesuai untuk dijadikan kertas. Berikut adalah beberapa jenis pokok yang digunakan untuk membuat kertas. Ini satu persoalan yang sering bermain di fikiran kita. Pulpa kayu yang digunakan untuk membuat kertas secara semula jadinya berwarna coklat ataupun berwarna tanah. Mana pula datangnya warna putih ni? Semasa penghasilan kertas, pulpa kayu yang diproses ini akan dilunturkan dan kemudiannya diwarnakan dengan bahan kimia. Ia bergantung kepada warna yang dikendaki oleh pembeli. Tetapi, kenapa warna putih? Secara umumnya, dawat yang paling banyak digunakan adalah dawat hitam. Bagi menimbulkan warna hitam tersebut, maka warna putih adalah pilihan yang paling sesuai kerana ia menimbulkan kontras warna yang paling jelas dan membolehkan teks atau tulisan lebih jelas dan mudah dibaca. Itulah sebab kenapa kebanyakan kertas berwarna putih. Ada banyak fakta tentang kertas ini. Mari kita lihat apakah fakta-fakta yang tersebut. Pada tahun 1799, seorang rakyat Perancis, Nicolas Louis Robert, menemukan proses membuat lembaran kertas menggunakan mesin Frodrinier. Pada tahun 1826, mesin pengewapan silinder pertama kali digunakan dalam proses pengeringan bagi penghasilan kertas. Pada tahun 1927, Amerika Syarikat menggunakan mesin Frodrinier. Pada tahun 1814, seorang mekanik dari Jerman, Friedrich Gottlob Keller, berjaya mencipta alat mekanik bagi menghasilkan pulpa dari kayu, namun kualitinya masih rendah. Sekitar tahun 1853 sehingga 1854, dua peneliti British, Charles Watt dan Hugh Burgess, mengembangkan pembuatan kertas dengan menggunakan proses soda. Dalam bahasa Arab, kepingan papirus disebut kertas. Dalam bahasa Inggeris pula disebut sebagai paper, merujuk kepada perkataan Latin iaitu papyrus. Nama saintifik papyrus adalah Cyperus papyrus, sejenis tumbuhan air yang banyak didapati di Mesir, Ethiopia dan Jordan. Penciptaan kertas pertama di China bermula pada 150 Masihi ketika dinasti Han. Liberia, Spanyol dan Portugal adalah negara terawal yang menghasilkan kertas. Semasa Revolusi Amerika, kertas agak sukar untuk didapati sehingga tentera terpaksa mengonyakkan kertas daripada buku untuk membuat kartridge peluru untuk senampang lantak mereka. Sebatang pokok pine boleh menghasilkan 80,500 helai kertas. Bukan semua pembuatan kertas dihasilkan daripada pulpa kayu. Sehingga hari ini masih ada kertas yang terbuat daripada kain
ataupun serat kapas yang lebih tahan lama daripada kertas biasa. Membuat beg kertas memerlukan 2 kali ganda tenaga daripada menghasilkan beg plastik. Kertas tidak boleh dilipat lebih daripada 7 kali. Origami, iaitu seni melipat kertas, dikembangkan pada abad ke-17 dan menjadi popular sekitar pada abad ke-20. Setiap tan kertas yang dikitar semula, kita boleh menjimatkan 20 pokok, 3 meter kubik tempat pembuangan sampah, 7,000 galen air dan menghasilkan pencemaran udara 73% lebih sedikit daripada menggunakan bahan baharu. Ia juga menjimatkan tenaga yang mencukupi untuk sebuah rumah selama 6 bulan. Sebanyak 42% hasil penambangan pokok kayu di seluruh dunia adalah untuk penghasilan kertas. Bayangkan berapa banyak alam sekitar dapat diselamatkan jika kita beralih kepada kaedah tanpa kertas ataupun paperless. 2 fakta yang terakhir tadi jelas menunjukkan hubung kait keperluan kita untuk mengitar semula kertas. Di Malaysia, program kitar semula giat dijalankan sejak dahulu lagi. Malahan kita sendiri tidak boleh lupa jika ada lori-lori yang dipandu apek sambil dipasangkan pembesar suara "Paper lama, paper lama". Sudah pastinya ia menggambit memori. Sama ada kita hantar ke pusat kitar semula ataupun kita jual kepada apek surat khabar lama, yang pasti itulah langkah yang paling tepat untuk memelihara alam semula jadi kita. Hutan merupakan benteng terakhir dunia kita. Jika hutan dimusnahkan atau termusnah akibat ketidaksengajaan ataupun kelalaian, sudah pastinya kepincangan alam akan berlaku secara drastik. Akhirnya kita boleh melihat botol-botol oksigen dijual sama seperti botol air berkarbonat. Semoga segala kepincangan yang sedia ada dapat diperbetulkan dan dipulihkan semula segera agar generasi kita dapat mengenali alam dengan erti kata yang sebenar dan bukannya daripada buku. Jika anda suka video ini, jangan lupa tekan butang like. Jika anda ingin mengikuti video-video terkini daripada channel saya, jangan lupa tekan subscribe. Dan jika video saya ini bermanfaat, jangan lupa tekan butang share dan kongsikan dengan rakan-rakan anda yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada fakta ataupun salah info dalam video ini, jangan lupa masukkan di ruangan komen di bawah. Itu sahaja untuk hari ini. Sehingga kita berjumpa di siri alam dan manusia yang lain. Sekian. Terima kasih.